Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Narawi. Hari ni saya nak membetulkan sikit fakta. Saya diberikan oleh follower saya satu video tentang ada satu orang ni lah. Kan? Dia duduk panggil orang otak udang lah, bodoh dan sebagainya. Dia cakap orang ada masalah insulin resistant, tak boleh makan buah. Betul ke tu? First and foremost, apa benda insulin resistant tu sebenarnya? Insulin resistant adalah masalah yang dipanggil sebagai metabolic syndrome, iaitu ada masalah insulin resistant, dia ada masalah perut boncit, bukan macam ni perut boncit, dia punya HDL dia rendah, triglyceride dia tinggi dan dia ada darah tinggi. Keseluruhan ni dipanggil sebagai metabolic syndrome. Kan? Juga keadaan ini dipanggil sebagai pre-diabetes, mana orang tu akan dapat diabetes kalau dia berterusan mengamalkan kaedah pemakanan yang salah. Okey, dan punca masalah insulin adalah kerana pengambilan karbohidrat yang berlebihan, terutama karbohidrat yang glycemic index tinggi seperti gula pasir dan sebagainya. Kan? Jadi bila kita banyak sangat makan karbohidrat, dia akan menyebabkan paras glukosa kita naik tinggi dan lebih banyak insulin akan keluar. Dan ini akhirnya menyebabkan masalah, kan? Glukos tadi disimpan sebagai lemak dan menyebabkan kita lapar dan kita nak makan lagi. Jadi pengambilan karbohidrat yang berterusan akan menyebabkan kita asyik makan dan menyebabkan masalah obesity. Sebab tu sebenarnya insulin resistance adalah punca utama kepada masalah obesity. Dan inilah kajian dia menunjukkan bahawa hyperinsulinemia is the causal role of obesity. Maksudnya hyperinsulin, paras insulin yang tinggi adalah punca kepada masalah obesity. So dalam konteks untuk memulihkan masalah obesity, kaedah yang betul ialah kita kena turunkan paras insulin. Dan kaedah yang biasanya kita ajar ada dua kaedah. Yang pertama sekali mengurangkan karbohidrat dan mengambil lebih banyak lemak. Dan yang kedua ialah kita kena mengamalkan puasa. Sebenarnya kita tengah buat sekarang, puasa Ramadan adalah kaedah yang paling ampuh untuk memulihkan masalah rintangan insulin itu secara konsep. Dan pendapat doktor tu mengatakan, dia kata kalau orang ada insulin resistant, dia tak boleh makan buah. Kalau insulin dah pulih, kena amalkan formula dia dululah. Bila insulin dah pulih, boleh makan buah. Sedangkan sebenarnya hakikat yang betul berdasarkan kajian, ini berdasarkan kajian ni, bukan pendapat sendiri tanpa kajian ni. Sebab tu nak bertanya dengan orang yang ada qualification, orang yang ada master's degree dalam bahagian nutrition medicine, bukan any talk di tim apa-apa siapa lah kan, yang tak belajar tiba-tiba mengaku mahal guru buat formula sendiri. Ni rada-rada formula macam ni yang tanpa asas yang betul, sebenarnya kena belajar lagi lah, jangan rasa pandai kan, sebenarnya tu kena faham. Okay? Dan ini sebenarnya kajian yang ada keluar dalam International Journal of Food Science and Nutrition, mengatakan bahawa kesan buah-buahan, fruits dan vegetable on metabolic syndrome. A systemic review, maksudnya dia review banyak kajian-kajian yang ada, dan meta-analysis of randomized control trial. So kajian-kajian randomized control trial yang ada dekat jurnal, dia akan review dan dia buat artikel ni secara umum. Dan apa conclusion daripada jurnal ni, apa-apa yang tulis daripada artikel dalam jurnal ni, mengatakan bahawa, nampak tak? Fruits and vegetable consumption on metabolic syndrome remain inconclusive, yes. Tetapi dalam berdasarkan kajian yang ada, kan, dikatakan bahawa pengambilan fruits and vegetable associated with reduction in diastolic blood pressure. Maksudnya kalau ambil banyak sayuran dan buah-buahan, dia akan menurunkan tekanan darah. Ingat, tekanan darah adalah salah satu faktor dalam metabolic syndrome ataupun insulin resistant. Dia juga akan menurunkan, nampak tak? Dia akan menurunkan, juga masalah systolic blood pressure, fasting glucose, HDL, kolesterol. Maksudnya pengambilan buah tu membantu. Ingat, isu buah sebenarnya kita ambil dalam jumlah yang sederhana, yang berpatut-patutan. Jangan ambil secara melampau, dan pengambilan buah secara melampau hanya akan berlaku kalau kita mengamalkan minum jus yang terlampau banyak. Dan yang kedua, kalau kita ambil terlampau banyak sangat, makan buah-buah yang terlampau manis. Yes, sebab tu kena jaga jumlah kita. Tapi jangan cakap tak boleh makan buah kalau you ada insulin resistance. Sebenarnya sebab memulihkan insulin resistance, salah satu strategi pemulihan insulin resistant ialah pengambilan buah-buahan secara sederhana. Sebab dalam buah-buahan ada vitamin, ada mineral, ada antioksidan, ada anti-inflammation, ada fiber yang paling penting. Semua ini semua sebenarnya adalah faktor-faktor bahan-bahan makanan yang penting, nutrisi-nutrisi yang penting untuk memulihkan masalah rintangan insulin, kan. Lepas tu ini antara kajian lain menunjukkan bahawa pengambilan buah-buahan macam ni, buah apple lah, kan, boleh menurunkan masalah obesity sebab dia mengurangkan pengumpulan lemak di bahagian perut. Dia akan membantu meningkatkan kolesterol baik HDL, menurunkan triglyceride,
Dan juga dari segi glucose stable, dia mengurangkan paras glukosa darah, mengurangkan insulin. Ini semua efek buah. So, kita demonizing fat. Seolah-olah, kau insulin resistant, tak boleh makan buah. Pendapat yang tak tepat dan tak baca rujukan yang betul. Sebab tu saya kata, saya sarankan doktor yang berkenaan, berhentilah membodohkan orang, mengotak-udangkan orang, pergi belajar. Banyak benda yang kau belum tahu lagi. Kau kena faham. Umur kita lebih kurang sebaya je. Kan tak? Saya pun 50-an juga. Kan? Saya juga mengamalkan buah-buahan. Sebab buah-buahan adalah juga makanan yang disebut dalam Al-Quran, yang dikatakan sebagai makanan juga ahli syurga. So kalau benda tu Allah buat dan Allah suruh makan dalam Al-Quran, benda tu baik. Jangan kita mengharamkan benda yang halal. Kan? Sebab tu kena belajar dengan baik. Dan belajar bukan hanya aspek saintifik, belajar juga dari aspek agama. Faham tak? Saya dipahamkan, kita seagama. Tapi saya rasa, doktor tu kena belajar lebih banyak lagi tentang ilmu agama dan jangan menolak apa yang Al-Quran cakap. Okay? Sebab nampak tak? Pengambilan buah-buahan sebenarnya adalah untuk mencegah masalah metabolic syndrome. Kena belajar. So, buah-buahan perlu diambil. Of course, dalam jumlah yang berpatutan. Okay? Dan ini juga yang terbaru mengatakan bahawa pengambilan even buah kering, macam buah kurma yang kita makan tu. Buah kismis, buah tin yang kering, juga boleh sebenarnya melawan masalah rintangan. So, sebab tu kita menggalakkan pengambilan buah kurma. Lebih-lebih kalau buah kurma, kita potong letak butter tengah. Butter tu sendiri meningkatkan paras lemak sihat dalam badan yang akan membantu memulihkan masalah metabolic syndrome atau rintangan insulin. So, kena faham kesihatan dengan ilmu yang betul dan dengan rujukan yang betul. Bukan buat formula sendiri yang mana entah dapat kan. Tak ada rujukan saintifik, tak ada kajian saintifik, hanya berdasarkan andaian-andaian. Bukan kita katakan formula tak betul, tapi menyatakan orang lain bodoh, otak udang, itu yang tak betul dan sikap sombong, ego, bongkak yang merasakan diri terlalu pandai. Bermuhasabahlah di bulan Ramadan ini, insyaAllah. Kita jumpa dalam sesi akan yang datang. Terima kasih.